Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak belajar mengenai perubahan pada institusi raja. Institusi raja yang awak kenal pada hari ini mungkin sedikit berbeza dengan masa lalu. Jom kita terokai bersama-sama. Kita mula dengan Kerajaan Melayu Awal. Kerajaan Melayu Awal ni lebih merujuk kepada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang pertama, Sultan atau Raja adalah ketua bagi kerajaan dan dia baginda mempunyai kuasa mutlak ataupun kuasa penuh yang tidak terbatas dan segala dasar merujuk kepada Sultan. Bermaksud dari segi ekonomi, dari segi sosial dan sebagainya, semua merujuk kepada Sultan. Kata-kata baginda adalah perintah ataupun kalau baginda larang, memang larangan yang sangat-sangat keras. Seterusnya, baginda juga dibantu oleh para pembesar, iaitu pembantu baginda untuk menyelesaikan ataupun menguruskan segala masalah yang berada di bawah. Bermulanya zaman penjajahan British. Apabila British menjajah negara kita, di manakah kedudukan Sultan ataupun Raja? Yang pertama, Sultan masih lagi ketua negeri masing-masing. Tetapi baginda tidak mempunyai kuasa mutlak. Okey, dia tak ada kuasa penuh. Baginda hanya ada kuasa dalam agama Islam dan adat istiadat. Okey, baginda merupakan ketua agama Islam dan adat istiadat sahaja. Dari segi ekonomi, cukai, semuanya di bawah penjajahan British. Dan juga penasihat British ditugaskan di samping Sultan untuk menasihati Sultan ataupun dalam bahasa lainnya menjajah Sultan ataupun arahan di negeri tersebut. 1942, Jepun mula menjajah negara kita. Jepun dia bermula pada 1905 di mana pada waktu itu Jepun telah menentang kuasa besar dunia iaitu Rusia. Setelah itu Jepun mengorak langkah untuk menyerang negara-negara Asia, menjajah negara-negara Asia termasuklah negara kita. Di manakah kedudukan Sultan? Yang pertama, baginda masih lagi ketua negeri di negeri masing-masing dan tiada kuasa mutlak sama seperti British dan masih lagi ketua agama Islam dan adat istiadat. Walau bagaimanapun, dalam bidang pentadbiran, ia semua termasuk di bawah Governor Jepun yang ditugaskan oleh askar Jepun ataupun Maharaja Jepun di Malaysia. Akhirnya, negara kita merdeka. Setelah merdeka, bagaimanakah kedudukan Sultan atau Raja di negeri kita? Yang pertama, sistem raja berperlembagaan diperkenalkan. Bermaksud di sini, raja masih berada di atas tetapi ada perlembagaan. Yang kedua, kuasa raja atau sultan di bawah perlembagaan negeri. Sebagai contoh, sekiranya raja atau sultan negeri Kelantan ingin melaksanakan sesuatu di tanah negeri Terengganu, tidak boleh. Kenapa? Kerana negeri Terengganu tertakluk di bawah kuasa Sultan Terengganu. Seterusnya, pentadbiran diketuai oleh Menteri Besar. Sebagaimana negeri-negeri yang lain, kan, negeri Selangor, negeri Kelantan, Terengganu, Johor, Kedah, Perlis dan sebagainya, mereka mempunyai Menteri Besar iaitu wakil rakyat yang dilantik oleh rakyat di dalam negeri tersebut untuk mengetuai kerajaan negeri tersebut. Dan seterusnya, yang di-Pertuan Agong diperkenalkan. Apakah maksud yang di-Pertuan Agong? Yang di-Pertuan Agong ni bermaksud raja ataupun sultan bagi segala sultan-sultan yang berada di Malaysia. Sebanyak 9 orang Raja Melayu yang dilantik secara bergilir-gilir setiap 5 tahun sekali. Dan yang terakhir, pentadbiran negara oleh Perdana Menteri. Walau bagaimanapun, yang di-Pertuan Agong masih lagi ketua negara kita. Cuma segala bidang pentadbiran, cukai, ekonomi, kebajikan dan sebagainya
diketuai ataupun uh, di dipertanggungjawabkan kepada Perdana Menteri dan menteri-menteri yang berada di Malaysia. Sebagaimana contoh, pada hari ini Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin mengetuai kerajaan dalam bagi bantuan, COVID dan sebagainya. Sekian saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.